أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat sama-sama kita berkumpul di Dewan Asy-Syafi'i ini, Dewan Imam Asy-Syafi'i, Masjid Al-Irsyad, USJ 1, Subang Jaya, pada setiap hari Selasa minggu keempat setiap bulan untuk sama-sama kita mengulang kaji pelajaran daripada kitab pelajaran Tauhid ini, Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan sebahagian besar huraian daripada kitab ini adalah perbahasan mengenai pengajian sifat 20, dan kita masuk kepada pelajaran yang ke-8, iaitu huraian sifat kudrah. Dalam kuliah yang lepas-lepas, ya, kita telah mempelajari, iaitu secara asasnya apabila di dalam ilmu tauhid ini ada 3 pembahagian yang utama. Siapa ingat? Bulan puasa kita tak jumpa kan? Raya sebentar lagi lah kan? Ya, puasa sebulan, Syawal sebulan, 2 bulan. 2 bulan punya pasal. Tolong jawab soalan. Soalan tak padam lagi. Soalan tu pusinglah kau mana nak pusing raya 2 3 apa lah. Soalan tak ni lagi. Soalan tak ni lagi. Tak berhenti lagi. Apa jawapan dia? Siapa yang datang daripada mula kelas? Tak ada. Saya tak pernah datang. Okey, tak apa. Ni kita dah masuk pelajaran ke-8, masya-Allah, ya. Cuma kalau kita tidak ingat yang belakang-belakang, maka rugilah. Rugi. Jadi kalau ditanya kepada kita, menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, pembahagian ilmu tauhid itu dibahagikan kepada 3 bahagian yang besar. Yang pertama disebut al-ilahiyat,
ketuhanan. Yang kedua, an-nubuwat, kenabian. Dan yang ketiga, as-sam'iyat, yakni perkara yang kita dengari, yang kita imani. Tu. Jadi tiga perkara ini teras di dalam ilmu tauhid. Perihal ketuhanan, yang kedua kenabian, yang ketiga as-sam'iyat, perkara yang kita dengari, yang kita imani. Yang sedang kita pelajari sekarang ini adalah berkisar mengenai al-ilahiyat, tentang ketuhanan. Dan perbahasan yang sedang kita bahas ini adalah sifat yang wajib bagi Allah. Kerana dalam bab al-ilahiyat, dalam bab ketuhanan, ada tiga perkara yang dibahaskan. Yang pertama, iaitu sifat wajib bagi Allah. Nombor dua, sifat yang mustahil bagi Allah. Nombor tiga, sifat harus bagi Allah. Jadi dalam tiga perbahasan yang besar tu, dalam bab ketuhanan dibagi tiga lagi. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Pertama sifat wajib, kedua sifat mustahil, ketiga sifat harus bagi Allah. Dan kita masuk dalam bab sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Yang dibahaskan ini sifat wajib bagi Allah, sifat pada apa? Pada zat ke pada af'al, yang ni perbuatan? Siapa ingat? Ya, sifat pada zat. Ya. Kalau nak faham macam mana beza sifat pada zat, sifat pada af'al ini, contoh Allah Ta'ala yang maha memberi rezeki, Ar-Razzaq, itu pada perbuatan. Manakala sifat yang kita belajar ni, sifat 20 ni, wujud kidam baqa sampai kaunuhu mutakalliman ni, sifat pada zat Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Boleh? Itu. Dan kini kita masuk kepada huraian sifat kudrah. Kesemua sifat yang wajib bagi Allah ini adalah qadim, sedia ada pada zatnya Allah. Hakikatnya dia tidaklah nombornya 1, nombornya 2, 3 seterusnya. Tidak. Hakikatnya ianya adalah sedia ada pada zatnya Allah. Cuma kita belajar ni ada nombor 1, nombor 2, nombor 3 kerana tertib ataupun susunan yang ulama sebut ada dua. At-tartibu zikri wa tartibu ta'aqquli. Tertib ataupun susunan yang mudah kita sebut, zikri dan ingat. Tu yang pertama. Hakikatnya there's no number 1, number 2 until number berapa tak. Cuma kita ni nak belajar mestilah kena sebut satu-satu. Faham? Nak ingat kena sebut satu-satu. Itu apa dia? Satu susunan lah. Kalau lah macam ni tak tersusun selewat, tabak seorang duduk sana, seorang duduk sini, seorang duduk situ, seorang duduk bawah ni ke, seorang duduk atas ni ke, selewat tabak tapi dia ke susun tu, susun nampak. Senang kita nak hafal, kita nak sebut dengan lisan dan ingat, kan? Baik. Yang kedua, disebut susunan itu at-tartibut ta'aqquli, yang munasabah. Kerana susunan itu dan kita belajar daripada wujud. Allah tu wujud, artinya ada. Adanya Allah, siapa ingat? Ada yang bagaimana? Sebab apa saya kata ingat? Pasal apa? Kalau kita lajak sampai ke depan, yang belakang kita tak ingat, ada faedah tak? Tak ada. Sebab memang kita target kelas kita ni keluar daripada mana-mana entrance, semua orang dapat benda yang sama. Supaya apa? Sebab akidah ni benda yang perlu kita pasak betul-betul.
dalam hati sanubari kita. Saya ulang sekali lagi, ya. Jadi kenapa kita kata munasabah susunan itu menurut akal kita ini? Kerana kita lihat, ya, Allah wujud, disebut oleh ulama wujudnya Allah yang haqiqatul wujud, sebenar-benar wujud, benar-benar ada. Bagaimana yang dikatakan benar-benar ada tu? Siapa ingat? Tak apa, fikir tak apa, sambil-sambil fikir, orang lain pun fikir, saya pun fikir, minum air sikit. Sebab kita tahu Allah tu ada, jadi selalu kita ingatkan dia. Macam tu. Kita tak dapat lihat dia. Betul ke Acik tak pernah mai? Macam suara tu macam pernah dengar je suara tu. Betul dia datang. Iya ke? Dia tak kata bohong, tak kata, jangan kata saya kata bohong, tak, tapi suara tu orang kata familiar. Jadi telinga saya ni belum pekak lagi ni. Suara dia lain daripada yang lain. Tu kata tu. Macam akak ni memang iyalah pernah datang, kalau dia kata lama dia tak datang. Saya memang duduk sini. Dia duduk situ. Dia kita dah scan dah muka tu masing-masing, suara pun dah scan. Tak apalah. Jadi Acik ni jawab tadi, sekian kerana kita ingat begini. Kita tanya tadi wujud yang bagaimana. Jadi ulama tauhid bagi tahu wujud yang hakiki. Okey, apa makna wujud yang hakiki itu? Yakni wujud yang sebenar-benarnya, bahasa Melayu lah, benar-benar wujud, betul-betul ada. Jadi makna apa betul-betul ada ni? Dua. Wujudnya yang tak ada mula, wujudnya yang tak ada akhir. Itu jawapan dia. Kita ingat memang nak kena ingat, tapi soalan dia macam mana kata betul-betul ada tu? Makna betul-betul ada, adanya tak ada mula, adanya tak ada akhir. Tu jawapan dia. Di situ. Ni penting. Penting. Biar kita pergi slow tak apa. Janji faham. Jangan laju tapi tak reti apa setara, tak boleh. Tu. Biar kita pergi slow-slow, baik kita faham. Jadi kalau ditanya balik semula, ni tanya balik semula ni tak sampai 20 saat ni. Jadi kalau disebutkan wujud yang sebenar-benar wujud tu macam mana? Wujud yang yes, lagi satu. Baik. Jadi nampak tak susunan dia tu? Munasabah kerana wujudnya Allah yang hakiki, tak ada mula, tak ada akhir. Itu betul susunan tu. Allah wujud qidam baqa. Nampak tak? Susunan yang munasabah. Boleh sambung yang Acik ni cakap ni. Mukhalafatuhu lil hawadith. Allah bersalahan dengan segala sesuatu yang baharu. Apa makna baharu? Siapa ingat? Baru, benda baru ke? Baju baru, tudung baru, langsir baru. Apa makna dari tauhid ni? Baharu apa makna? Kak ingat? Apa dia? Ada mula dan ada akhir. Dia bukan baru. Lama dah. Lama dah. Cikgu. Cikgu apa nama cikgu tu? Cikgu Nurmiyah. Masya-Allah, tabarakallah. Cikgu Nurmiyah ajar apa dulu masa sekolah? Bahasa Melayu, English. Masya-Allah, tabarakallah. Masya-Allah. No, there's no such thing as malu, shame untuk mengaji, belajar. It's never too late. Better late than never. Never say never. Cikgu. Always ada. But now we're concerning about mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Ta'ala itu bersalahan dengan segala sesuatu yang baharu. The word baharu doesn't mean new. It is new, tapi kalau baharu dalam tauhid maknanya apa? There is a beginning for it. Boleh tak Cikgu Putih? Gitu. Jadi dia tak ada, dia ni there is a beginning, bukan there is no beginning, there is a beginning. Dia ada mula.
tu makna baharu. Boleh? Tulislah, nak tulis orang putih ke Melayu tak kisahlah. Yang penting faham. Kan? Makna kata dia ada mula. Kalau orang tanya baharu apa kak? Itu jawapan dia. Yes, sesuatu yang ada mula. Permulaan. Ya. Tabah, janji faham. Jangan lukis Jangan lukis gambar macam Piramli itu sudah. Lukis apa? Orang lidi ke apa ke. Cikgu cek tengok tak apa-apa dia lukis. Ultraman ke apa. Baik. Jadi makna apa tadi baharu? Tiada mula. Baik. Jadi minta maaf. Ada mula, minta maaf. Kalau saya salah betulkan. Kadang dia tersasul. Tersasul tu biasa. Ya, makna ada mula. Baik, ada begini. Jadi apa saja yang ada mula maknanya dia dicipta. Ia adalah hadis, betul lah kak cakap. Apa saja yang ada mula ia hadis atau hawadis. Bermakna ia dicipta. Yang diciptalah maknanya makhluk. Kita kena ingat sedikit sebanyak ni because kita dah masuk kudrah. Supposedly dah masuk kudrah, benda-benda ni bukan kita kata tak payah ulang, tak. Tapi biasa kita lupa tu biasa. Cumanya kita main dia ulang bagi dia ingat. Jadi bersalahan dengan segala sesuatu yang baharu, maknanya yang baharu tu ada mula, yang ianya dicipta, iaitu ianya juga makhluk, kan? Jadi Tuhan tak sama dengan makhluk. Tuhan tak sama dengan makhluk. Dan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang mungkin. Nanti kita sebut yang mungkin ni dalam kudrat ni. Apa makna mungkin? Yang boleh jadi ada, yang boleh jadi tiada. Ini penting. Sebab bab kudrah ni kalau kita tak faham istilah-istilah ni nanti dia jadi pening. Belum masuk ta'aluk lagi benda semua. Dengan faham ada ta'aluk. Dia tak apa, kita pergi orang kata level 1 dulu. Level 1 dulu. Satu-satu. Kan? Baik. Jadi kan tadi saya sebut apa? Allah Ta'ala mengadakan, betul? Dan meniadakan sesuatu yang mungkin. Apa makna mungkin? Yang boleh jadi ada, yang boleh jadi tiada. Dia begini. Sebab itu nanti kita masuk dalam kitab kita, siapa yang ada kitab, siapa yang belum ada kitab, nanti boleh rujuk kat sahabat-sahabat dulu. Di dalam Al-Quran ada menyebutkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana di dalam kitab kita tu yang tertulis bahawasanya Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Jadi soalan ini pernah ditanya kepada saya sendiri oleh mubaligh Kristian, missionary lah, senang cerita. Dia kata ayat ni dia bagi dia boh kata. In Al-Quran it says innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia bagi kita orang putih. Maknanya Allah Ta'ala ni berkuasa mengadakan tiap-tiap sesuatu. Dia kata macam tu. Jadi kalau macam tu boleh tak Allah ada anak dengan isteri? Pasal apa cikgu giling? Pasal apa cikgu giling? Di sini kita faham betul lah giling tu, bukan salah kata giling dah. Betul pasal laju dia giling, saya tengok. Belum saya kata dia dah giling dah. Kata. Makna laju dia giling, makna dia faham. Tapi faham kita tengok takat mana kita tengok. Kenapa dikatakan kita giling? Kerana yang tadi tu ada anak, ada isteri, ada sekutu bagi Allah mustahil pada akal. Akal tak boleh terima kata. Bila sebut, itu sebab tu dia ada istilah juga. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Itu ada perbahasan dia. Sebab tu saya kata before kita go into further, kan, kalau kita tak faham istilah-istilah ni, it will crack your head lah. But kalau kita faham, kita boleh terus. Dia makna kita ada alat dia. Kita ada pelampung kita, kita ada pendayung kalau kita, perahu kita. Ini kalau tak ada apa pun, baju pun tak ada apa, tak ada berenang tak kerti, tenggelam. Tenggelam. Boleh faham ya? Jadi begitu. Jadi bila soalan tadi, orang yang cerdik yang reti dia kata soalan tu dah salah. Pasal apa soalan tu salah?
Ya, soalan itu sendiri mustahil pada akal. Kalau wajib pada akal, Allah apa maksud wajib pada akal? Akal kita yang waras tidak boleh menerima akan ketiadaan. Contoh kita belajar tadi dalam bab wujud. Allah wujud, ya, wajib pada akal tu. Akal kita tidak boleh terima Allah tu tak ada. Sebab apa? Kita yang duk ada ni mana mari? Mai mana? Mari mana? Oh tu, Fitri. Apa dia? Tak apa. Tak apa. Kembali tadi kita sebut. Kat mana tadi? Wajib ada. Sebab apa kita kata wajib ada? Akal kita tak boleh terima akan ketiadaannya, ketiadaan Allah. Diri kita sendiri menjadi bukti bahawasanya Allah tu ada. Kan? Mana boleh jadi dengan sendiri? Nampak di situ. Sebab tu dalam kita belajar ilmu tauhid ni, dia ada dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli maknanya daripada wahyu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dalil akli menurut akal fikiran yang waras. Yang soalan yang dia tanya tadi, missionary tanya itu, mustahil pada akal. Apa maksud mustahil pada akal? Akal kita yang waras tak boleh terima akan adanya. Ada benda tu kita tak boleh terima. Sebab kita dah belajar dalam bab wahdaniyah. Telah kita belajar tak bab wahdaniyah tu, pasal saya kata kalau kita lajak pergi kudrah, memang kita dah masuk kudrah ni. Kak Malina memang dah masuk. Tapi hak ni kalau tak faham lagi, nampak tak? Bila kita dah belajar bab wahdaniyah, Allah tu Esa, akal kita tak boleh terima Tuhan itu ada walau dua. Sebab kalau dua dia jadi berantam, berperang, bergaduh. Masing-masing ada kekuasaan masing-masing yang sama. Hancur langit dan bumi, habis. Itu satu. Dalam Al-Quran pun sebut, kita dalam kitab kita dah ada dah. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Sekiranya ada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah di langit dan juga di bumi, apa jadi? Hancur kedua-duanya, langit dan juga bumi. Allah sendiri sebut. Jangankan ramai setengah agama tu, saya baru ni tengok dekat Facebook, kalau agama ni, kalau agama apa entah lain-lain lah, lain-lain banyak, terlalu banyak rupa makhluk belaka. Kita orang mengaji, kita tahu Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan, yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan maha suci daripada sebarang sifat kekurangan. Tak adalah rupa begini, rupa begitu, rupa tidak. Sebab yang benda rupa-rupa ni semua ni adalah makhluk. Baik. Jadi bila kita faham hak tadi tu, sebelum soalan tadi tu salah sebab apa? Mustahil pada akal. Sebab apa? Sekiranya ada dua, hancurlah langit dan bumi. Sekiranya kalau tak berentam sekalipun, sekiranya masing-masing pakat pun mustahil. Kerana apa? Bila pakat, walau sama-sama kuat, pakat menunjukkan kelemahan. Kerana tak boleh jadikan sesuatu tu, mesti nak ada konsensus baru jadi. Betul, konsensus, persetujuan bersama baru nak jadi benda tu. Tak ada. Itu menunjukkan kelemahan, dan Allah maha suci daripada sebarang sifat kelemahan, kerana Allah bersifat dengan kudrah. Kudrah, maha kuasa. Cuma hak yang mustahil pada akal, Allah buat tak? Allah tak buat. Boleh faham tak? Sebab tu kalau kita reti sungguh ni, tak kira lah bahasa apa dia nak goreng kita, kita boleh tangkis benda tu. Ni soalan yang memang saya sendiri terima. Ni bukan dengar-dengar rekayasa ke apa, memang. Siap dia kata lagi, kalau dah kita dah jawab macam ni, lepas tu dia kata, kalau Tuhan tu dua pun bagus. Pasal dia Kristian kan, perkara Trinity. Kita kata kalau banyak tak. Kerana menunjukkan kelemahan yang tadi saya sebutkan. Sekiranya ni berhentam, berperang, dan sekiranya konsensus pun tak bagus, kerana tidak menunjukkan kuasa yang mutlak. Boleh faham? Bukan berkuasa mutlak
Kena ada persetujuan bersama pula. Jadi mustahil. Sebab itulah Tuan Guru kami, Tuan Guru Haji Zulkifli bin Haji Muhammad Suhaimi selalu pesan kepada kami ketika mana kami belajar kitab Tauhid. Kalau saya belajar dengan beliau, kitab Faridah lah, kitab mula-mula lah yang kita belajar, kitab Faridatul Faraid. Yang ni saya mengaji dengan Syekh Abu Saki. Jadi antara pesanan ataupun ingatan Tuan Guru Haji Zulkifli bin Haji Muhammad Suhaimi, dia katakan kita ni orang Islam sebenarnya puas hati kita menyembah Allah. Puas hati kita bertuhankan Allah. Kerana Allah Ta'ala sebenar-benar Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Hak mereka yang sembah selain daripada Allah Ta'ala, itu bukan Tuhan sama sekali. Ia cuma sembahan, bukan Tuhan yang sebenar. So banyak-banyak bersyukur kita menyembah Allah yang Esa, Allah yang kuasa. Baik, kita tengok kitab kita. Qala musannifu rahimallahu wa nafa'ana bi'ulumi fid dharaini amin. Pelajaran yang ke-8, huraian sifat kudrah. Sifat wajib yang ke-7 bagi Allah ialah kudrah, iaitu berkuasa. Boleh buat catatan pada sifat wajib itu, wajib pada apa? Pada akal. Buat dhabit di situ. Wajib pada akal. Dia ada wajib pada apa? Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Sebab ada yang hurai disilap, dia kata mustahil akal tu, dia kata boleh tak jadi macam ada binatang yang kaki macam kaki ayam, badan macam lembu, kepak macam burung, muka macam rimau. Dia kata mustahil akal tu. Tidak, tu harus pada akal. Yang mustahil ni apa? Pada akal. Tadi sekutu bagi Allah. Boleh faham tak? Yang sekutu bagi Allah, ada isteri, ada anak, tu semua, tu mustahil pada akal. Akal kita tak boleh terima akan adanya. Nampak di situ? Contoh macam gajah terbang. Selalu kan contoh gajah terbang. Itu mustahil adat. Tapi kalau kita bayang kan, gajah, tak bayang-bayang tengok cerita kartun pun kan, gajah yang terbang tu apa tah? Dumbo apa benda tah, yang dia punya telinga saja dah boleh terbangkan dia. Kan itu kan imagination saja, kartun, rekaan saja. Adat kebiasaan tak berlaku perkara tu. Macam depa kata gajah naik pokok. Nampak? Gajah naik pokok. Kenapa Tuan Guru bagi contoh macam tu? Itu secara adatnya mustahil. Tapi kalau kita bayang, tutup mata, buatlah macam mana bayang. Tapi yang kata mustahil pada akal tadi apa tadi? Contoh sekutu bagi Allah. Adanya Tuhan lain daripada Allah, adanya anak, adanya isteri. Kerana apa? Kerana itu kita tak boleh terima akal kita akan apa? Kalau apa, ketiadaannya wajib pada akal. Kalau mustahil pada akal akan adanya. Boleh? Sambung. Jadi sifat yang wajib, sifat wajib itu apa? Wajib pada akal. Yang ketujuh bagi Allah ialah kudrah, iaitu berkuasa. Boleh diterjemah dengan, buat catatan, pekuasa atau maha berkuasa. Boleh. Boleh diterjemah begitu. Nanti kita akan hurailah lebih lanjut. Just tulis dulu ya, terjemahan seumpama ya. Pekuasa atau maha berkuasa. Okey, saya teruskan kitab kita. Siapa yang ada kitab boleh rojok. Kita wajib percaya. Siapa ingat makna kita wajib percaya tu? Wajib pada apa? Wajib pada apa kak? Syarak. Tulis wajib pada syarak. Jadi wajib pada syarak ni makna tak dapat tidak, kita kena reti, kita kena tahu. Jadi tulis ataupun sambung pada kitab, kita wajib percaya, yakni wajib pada syarak. Percaya, buat catatan, yakin 100%. Itu percaya dhabit dia, yakin 100%. Okey, sambung kitab. Bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa mengadakan sesuatu atau meniadakannya sesuatu. Nya tu kembali kepada sesuatu.
Lepasnya tu buat tambahan ya. Yang mungkin. Tadi kan kita sebutkan benda yang boleh jadi ada, benda yang boleh jadi tiada. Saya ulang sekali lagi ya. Kan kitab kita pada ayat yang kedua kan, betul tak? Cuba rujuk kitab kita. Kita wajib percaya. Wajib tu wajib pada apa? Syarak tu catatan dia, ingat? Seterusnya percaya. Apa makna? Yakin 100%. Okey, sambung kitab. Bahawa Allah itu berkuasa mengadakan sesuatu atau meniadakannya, nya tu sesuatu yang mungkin. Boleh? Yang mungkin apa maknanya? Yang boleh jadi ada, yang boleh jadi tiada. Menurut kehendaknya. Apa makna kehendak? Iradah lah. Nanti kita ada perbahasan mengenai iradah pula. Sebab tu susunan dia molek. Wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith qiyamuhu binafsih wahdaniyah. Kemudian kudrah, lepas kudrah iradah. Susunan dia dah molek dah untuk kita memahaminya, untuk kita, dan juga munasabah pada akal fikiran kita. Seterusnya kita tengok pada perenggan yang kedua bagi hari kita. Dalil akalnya. Siapa ingat mana dalil? Kak, bukti lagi. Apa yang kita bagi tahu dalam kelas? Contoh. Buktinya. Buat ayat. Tak ada seorang pada awal rumusan. Baik. Makna dalil adalah, tulis yang ada macam-macam huraian nanti kita tulis dulu. Makna dalil adalah sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Ingat ke tak ingat? Kalau saya tanya, ingat ke ingat? Memang dah lah tak ingat. Dia nak jawab pun tak kerti. Ataupun betul ke betul? Memang sampai kiamat lah. Dalil adalah sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. That is the meaning of it. Nampak? Jadi kan kita belajar ni namanya pengajian sifat 20. Orang yang tak mau terima, dia kata mana dalil? Dia kata Nabi tak ajar pun, Nabi tak sebut pun. Macam mana kita nak jawab? Sebenarnya kita dengan puak-puak ni tak payah bergaduh, kita buat bertenang saja. Kita just tanya dia, dalil tu apa mana? Dalil tu buktilah. Oh, jawab kemas semua. Kemas. Dalil tu apa makna? Dalil tu dalil lah. Tu lagi kemas. Dia ulang sekali lagi. Dia tak erti. Dia yang duk tanya kan. Buat kemas lah. Buat kemas. Oh macam tu. Buat kemas. Tapi kalau dia reti, pasal kalau saya orang tak reti macam ni, kita tak payah ni. Baik kita pergi makan sebelah ke kedai apa-apa. Pergi minum kopi ke apa. Pasal buang masa. Dia pun tak faham. Kalau dia kata, mana awak ni dalil baca Yasin ataupun tahlil? Oh, talqin. Dia makna dalil pun tak faham, sekian dimaklumkan. Pergi minum kopi lah kita. Tapi kalau hang nak kebenaran, hang duduk. Kalau hang nak tahu benda betul, hang duduk. Dalil tak tahu mana, hang duduk dulu. Tapi kalau hang tak mau dengar, hang nak hingat-hingat, pi. Tapi kalau nak tahu kebenaran, duduk. Apa makna dalil? Sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Contoh, perihal pengajian sifat 20. Dia kata,
Tak ada dalil, Nabi tak pernah sebut, Nabi tak pernah cakap. Macam mana kita nak jawab? Jawapannya mudah saja. Walaupun Nabi tak pernah sebut specifically isyrina sifah, sifat 20 ni, tetapi apa dia? Isi kandungan daripada pengajian sifat 20 tu ada tak pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi cerita tak, Nabi perihalkan tentang Allah tu wujud? Nabi perihal tak Allah Ta'ala tu tak ada mula? Nabi perihal tak Allah Ta'ala tu tak ada akhir? Nabi perihal tak Allah Ta'ala tu tak sama makhluk? Nabi perihal tak Allah Ta'ala itu sifatnya esa? Nabi perihal tak sifat Allah Ta'ala tu kuasa, berkehendak? Nampak tak? Jadi itu bukan kira dalil lah lagi. Dalil lah tu, menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Bahkan apa dia cikgu dan sahabat-sahabat? Bahkan bukan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak zaman tok Nabi Adam lagi. Memang tu daripada awal lagi duk sebut kata Allah wujud, kidam, bakok semua. Cuma ulama tolong susun. Boleh faham? Ulama bukukan. Ulama buatkan ini sebagai satu ni ilmu ni ilmu tauhid, ini ilmu fiqh, ini ilmu tasawuf, ini ilmu tajwid. Nak tanya satu soalan lah cikgu dan kawan-kawan, tapi sebelum jawab fikir dulu jangan main terus laju je. Ilmu tajwid ni ada ke tak ada zaman Nabi? Fikir dulu sebelum jawab. Fikir dulu sebelum buang sampah mata kata. Ada. Cikgu kata ada, belah kata ada. Belah sini ada. Pasal apa ada? Ada kan nama ilmu tajwid? Ni nama orang bijak, dah habis cerita. Orang bijak dia dah dapat satu tanda alamat, dia dah tak perlu hurai panjang-panjang lagi. Makna kata walaupun nama tu tak ada, ilmu nak baca tu ada tak? Nabi baca tu iqra'ul Quran kama unzila. Dalam Al-Quran disebutkan apa nama? Siapa ingat ayat tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Warattilil Qur'ana tartilah, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Betul sifatul hurufnya, makhrajul hurufnya, hukum hakam berkaitannya. Walaupun tak sebut idgham macam ni, iqlab macam ni, izlaq macam ni, hamas macam ni. Ni kalau orang tak baca, ni salah ni. Tengok pokok tajwid. Ni salah ni. Yalah dia tahu salah ke betul, dia tahu kan. Tak apalah, alhamdulillah. Tapi asal ada tak zaman Nabi, walau nama tu tak ada, isi kandungan ilmu tu ada. Tu jawapan dia. Nampak tak? Sebab tu saya kata, kalau nak balah, pi main jauh-jauh. Tapi kalau nak kebenaran, kita boleh duduk. Boleh bincang. Tapi bila dia dah dikemukakan kebenaran, kita dah ni macam nak bagi bugin pula kan. Gitu. Orang tu tak tahu, bayi-bayi saya tahulah benda tu kan. Bila dikemukakan kebenaran, kena terima. Sebab apa? Sebab itu makna dalil, sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Dia tidak boleh sanggah lagi. Dia tak boleh kata tak ada, hampa ni semua bid'ah. Tak ada. Dia tak boleh kata. Pasal apa dia tak boleh kata? Pasal kebenaran telah kita buktikan, tunjukkan, beritahukan, hak tengok. Kalau tak percaya lagi, cuba tengok kitab kita ni banyak contoh. Kalau dia kata hak kita belajar ni Nabi tak ajar, Nabi tak ajar ke qul huwallahu ahad? Itu dalil bagi Allah Ta'ala Esa. Allahus Samad. Itu dalil bagi Allah Ta'ala tu qiyamuhu binafsih. Lam yalid wa lam yulad. Itu dalil bagi Allah Ta'ala itu wahdaniyah. Allah Ta'ala mukhalafatuhu lil hawadith. Kenapa kita kata wahdaniyah? Sebab Allah Esa, tak ada anak, tak ada isteri, tak ada bapa, tak ada mak. Kenapa kata dalil mukhalafatuhu lil hawadith? Allah tak sama dengan makhluk yang ada anak, yang ada isteri. Nampak tu? Laisa yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Dalil mukhalafatuhu lil hawadith. Nampak tak di situ? Jadi penting kita faham benda ni. Itu makna dalil. Apa dia kalau ditanya bulan depan?
Bulan depan tak datang Ustaz. Jangan macam tu rugi kan. Lepas tu lagi 10 tahun kita tanya, itu pernah datang kata. Ni first time datang. Saya ingat seorang-seorang satu buka dah scan dah. Tu. Jadi okey. Dalil selesai. Makna akal apa, buat catatan akal. Akal bererti sesuatu yang halus yang Allah kurniakan kepada kita, yang boleh beza antara baik dengan buruk. Secara ringkasnya, akal ni boleh beza yang baik dengan yang buruk. Itu secara ringkas saja. Kalau orang tanya secara ringkasnya, boleh beza baik dengan buruk. Kalau kita nak perdalamkan lagi, akal ini sesuatu yang halus yang Allah kurniakan menurut Imam Syafi'i. Di sini lokasi dia antara hati dengan otak, dia interconnected. Itu menurut Imam Syafi'i. Manakala Imam Abu Hanifah berpendapat ia letak di sini, di otak kita, di kepala, dan sebahagian besar para doktor pada zaman beliau pun mengatakan sedemikian, bahkan kat sini. Tapi tak mustahil juga, sebab memang interconnected hati kita dengan akal kita begitu. Kan? Jadi dua-dua ada pendapatnya. Ala kulli hal, benda yang sesuatu yang halus, yang ada khilaf di kalangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, yang tak khilafnya dapat beza antara baik dengan yang buruk. Bahkan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad beritahu, bahkan akal kita ni boleh beza mana yang baik, boleh beza mana yang terbaik di kalangan yang baik. Dia boleh beza. Yang the best. Dia boleh tahu. Kapal tu. Tak guna tu. Dia itu bahasa nama majas. Bukan otak tu kat lutut ataupun kepala kat lutut. Apa makna dia cikgu? Apa maknanya kalau cikgu faham? Dia tak tahu bukan. Makna yes, dia hang tak guna otak tu. Tapi kan kita tengok orang kalau marah, orang tua-tua lah. Tengok orang tua-tua marah, hang tak ada akal ke? Bunyi macam kasar tak? Kasar lah juga. Kan? Hang tak ada akal ke? Tapi bila kita faham makna akal itu, dia beza antara baik dengan buruk. Tahu beza tak? Tu makna je. Tahu beza tak baik dengan buruk? Tapi kalau dia marah sungguh, hang tak ada otak nah. Tu. Kalau nampak tak? Ataupun tak, kalau tu kesimpulannya, gunalah akal fikiran yang Allah Ta'ala kurniakan untuk dapat beza baik dengan buruk. Ni kita duk cerita ni bukan nak suruh maki korang tak. Nak kata, nak faham apa benda maksud dia. Boleh faham ya? Kan tengah hurai ke, lepas kepala lutut, kepala apa lagi? Gitu. Dah, habis. Kat situ. Cukup. Baik. Jadi akal itu sendiri apa makna tadi? Secara ringkasnya, dapat beza baik dengan buruk. Jadi bila sebut dalil akal, bila gabungkan dua-dua, dalil akal sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu menurut akal fikiran yang waras, yang boleh beza antara baik dan buruk. Sebab tu bila kita kemukakan dalil, kalau dia tak boleh terima, maknanya apa? Maknanya apa? Gitu. Tak apalah, yang cikgu cakap tadi tu faham sendiri kita lah. Itu maknanya. Boleh? Sebab bila dah dikemukakan satu demi satu, dua, tiga, dalil demi dalil demi dalil, dia tak boleh terima, maka begitulah. Kalau dia tidak boleh terima juga. Satu lagi sebenarnya, iaitu hakikatnya petunjuk daripada Allah. Itu nombor satu. Kadang-kadang ada orang ni, profesor ke doktor, kalau dia dah tersesat, dah sesat. Orang panggil dia syekh ke, orang panggil dia gini gitu ke, sebenarnya dia sesat. Orang tegur tapi dia tak mau terima, habis. Sebab itulah satu masalah bagi orang yang sombong, disebut dalam syarah kepada kitab Penawar Bagi Hati, apa dia? Dia punya masalah besar dia, tak dapat petunjuk daripada Allah. Itu minta jauh sungguh-sungguh. Sombong, orang tegur macam ni, salahnya begini, boleh betul tak? Tak mau terima. Aku syekh, dia kata. Aku sekian, aku doktor, habis. Dia tak mau terima. Sebab kebenaran tetap kebenaran, tak boleh disangkal lagi, itu kebenaran. Boleh? Baik, seterusnya. Jadi bila sebut dalil akalnya,
sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu menurut akal yang waras, yang dapat beza antara yang baik dengan yang buruk. Baik. Kita tengok ya sambungan. Kalau Allah Ta'ala itu tidak berkuasa. Ni renung-renung. Maksudnya dalil akal ni juga untuk kita renung-renung. Kalau Allah Ta'ala itu tidak berkuasa bermakna ia lemah. Dan kalau ia lemah, nescaya tidak akan terjadi sesuatu apapun dari alam ini. Maknanya nak bagi kita fikir, mustahil Allah tu lemah. Pasal apa? Allah menjadikan segala sesuatu yang mungkin. Kena sebut mungkin tu, ya. Kalau tidak nanti jadi soalan yang missionary tu tanya, tak erti kita nak jawab. Nampak tak? Boleh faham tak? Maksud yang missionary tu tanya, boleh tak Allah jadikan anak isteri? Soalan tu sendiri salah. Sebab Allah takkan jadikan sesuatu yang mustahil pada akal. Apa maksud mustahil pada akal? Akal kita tidak boleh terima akan adanya. Kalau wajib pada akal, akal kita tak boleh terima akan tiadanya, ketiadaannya. Contoh, Allah wajib ada, betul tak? Akal kita tak boleh terima Tuhan tu tak ada. Pasal semua alam ini menunjukkan ada yang mencipta. Kita bagi satu contoh. Biasa dalam kitab-kitab Arab dia bagi macam ni. Dia kata, kita ni kalau di padang pasir kan, tapak kaki pada padang pasir menunjukkan ada tak pemilik tapak kaki tu. Dalam ketika kata orang ke binatang ke tak kisahlah. Jadi ada pemiliknya. Contoh bayang-bayang. Bayang-bayang menunjukkan ada tak si pemilik bayang-bayang? Adalah pemilik bayang-bayang. Sebab bayang-bayang tu menunjukkan pemilik si bayang-bayang tersebut. Baik. Begitu jugalah alam semesta ini. Nampak tak? Adanya alam ini tak terjadi dengan sendirinya. Mustahil. Tiba-tiba jadi. Tidak. Sebab tu ulama sebutkan Allah Ta'ala mampu nak menjadikan sekaligus, tetapi Allah jadikan langit dan bumi ni sittati ayyam, 6 hari. Nak tunjuk kata Allah Ta'ala nak tunjukkan kekuasaannya, nak menunjukkan semuanya ada prosesnya. Namun pada hakikat Allah Ta'ala tiada yang Allah mampu saja dengan kudrah iradah. Cuma nak bagi tahu ada pengajaran-pengajaran, ibrah dia, hikmah dia. Nampak tak? Satu demi satu kalau kita kaji benda ni nampak. Baik. Jadi tadi kita sebut dalam kitab kita, kalau Allah Ta'ala itu tidak berkuasa bermakna ia lemah, dan kalau ia lemah nescaya tidak akan terjadi sesuatu apapun daripada alam ini. Dia tak jadi. Mustahil. Benda tu kalau bersifat dengan lemah, sebab lawan bagi kudrah adalah, lawan bagi kuasa ataupun sifat berkuasa ataupun maha berkuasa adalah lemah. Kalaulah orang tu tak boleh berfikir ataupun dia fikir Allah tu lemah, sedangkan makhluk ciptaan Allah Ta'ala tu terbentang luas dah. Tengok diri dia sudahlah. Datang asal daripada campuran air mani lelaki dan perempuan. Tiba-tiba jadi orang. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Yang mana disebutkan air mani ni, ya, kejadian yang hina, ya. Kalau dulu dalam puisi orang lama-lama, orang dulu-dulu, ayam tak patuk, itik pun tak sudu, tak teringin. Tetapi Allah jadikan daripada air mani tersebut, ya, ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Nampak tak? Tu kita kena beringat. Kita kena kenang diri kita. Sehebat mana pun, tara mana pun, tinggi mana pun, agung mana pun, orang kata berkaliber ke, berkarisma ke, handsome ke, cantik ke, kaya ke, asal daripada mana? Air mani yang hina. Beringat. Siapakah 3 manusia yang tidak daripada tidak bermula daripada air mani? Siapa 3? Lagi? Siti Hawa lagi?
Nabi SAW. Cerdik orang kat sini, masya-Allah, tabarakallah. Tiga iaitu Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Selesai. Baik. Jadi disitulah disebutkan mustahil Allah tu lemah. Pasal apa? Tengok diri kita sudah Allah Taala jadikan kita. Yang seterusnya ulama sebutkan dalil akli ini ataupun burhan, iaitu Allah Taala menjadikan dan meniadakan makhluk ataupun sesuatu yang mungkin itu dengan kesepaduan 4 sifat Allah: kudrah, iradah, ilmun dan hayat. Nanti kita akan belajar. Ni kita tak masuk lagi, tapi kita beritahu dulu, overview dia dulu. Allah mengadakan, meniadakan sesuatu yang mungkin ataupun makhluk dengan kesepaduan keempat sifat ini. Kena ada, wajib ada pada Allah Ta'ala, iaitu maha berkuasanya Allah, sifat berkuasanya Allah, maha berkehendaknya Allah ataupun sifat berkehendak Allah. Kemudian maha ilmunya Allah, sifat ilmu Allah Ta'ala, dan sifat Allah maha hidup. Maha hidupnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena ada keempat-empat ni. Kalau tak ada salah satu, tak jadi. Sebab itulah wajib bagi Allah bersifat dengan sifat keempat-empat ini, kudrah, iradah, ilmun dan juga hayat. Jadi kalau salah satu tak ada, contoh kudrah, jadi tak kita? Tak jadi. Di situ kita boleh gunakan akal kita. Yang mana diletak ni kat sini, mustahil lah kata Tuhan tu tak berkuasa. Kerana kalau tak berkuasa, dengan kita tak jadi. Kan? Dengan kita tak jadi. Depa dia buat kajian, depa tanya Tuhan tu, depa tanya sekarang ni apa teknologi baru AI, artificial intelligence. Depa tanya Tuhan tu wujud tak? Dia kata bergantung kepada kepercayaan. Tak cerdik AI ni. Tak cerdik. Apa buktinya Tuhan tu ada? Engkau tu sendiri, AI tu menjadi bukti Tuhan tu ada. Hang mana datang? Hang mai mana? Hang mari mana? AI, manusia yang cipta. Bukan dia jadi dia korek kat tanah keluar AI, huruf A dengan I. Tak ada cerdik. Nama kata cerdik ke apa? Artificial intelligence, kecerdasan buatan. Tu bahasa Melayu dia, cikgu. Kecerdasan buatan. Tak cerdik. Bila tanya dia kata ikut kepercayaan. Macam cerdik lah jawapan tu, tapi tak cerdik. Tapi kalau betul-betul cerdik, akulah jadi contoh dia. Cerdik sungguh ngaji tauhid rupanya. Akulah jadi contohnya, pasal aku dicipta manusia Allah yang cipta, sebut Allah tu. Sebab tu kalimah Allah ni kalimah yang suci, kalimah yang agung. Jangan jangan nak dicemari dengan nak digunakan oleh yang tak sepatutnya. Cuba kita tengok, cuba kita ulang kaji balik pengajian kita yang lama. Kan? Apa makna Allah? Nama Allah itu nama ya Allah. Ingat boleh catat pun bagus. Allah nama yang paling agung. Tak dapat saya ulang balik. Ini penting ni. Ini sekarang isu kalimah Allah. Orang yang tak reti dia kata, tak apalah, tak apa depa nak pakai. Dengar molek, tengok ni. Tulis Allah nama yang paling agung bagi zat yang wajib ada. Saya ulang, Allah nama yang paling agung, Ismul Azam lah bahasa Arab, bagi zat yang wajib ada. Sambung lagi, yakni Tuhan yang bersifat, yakni Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan, yakni Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Titik. Titik tu means full stop lah. Baik. Sambung makna bersifat. Sambungan.
makna bersifat dengan sifat ketuhanan. Makna bersifat dengan sifat ketuhanan adalah makna bersifat dengan sifat ketuhanan adalah Tuhan yang memiliki, saya ulang, Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan maha suci. Dan maha suci Tuhan dan maha suci Tuhan daripada, dan maha suci Tuhan daripada sebarang sifat, dan maha suci Tuhan daripada sebarang sifat kekurangan. Habis. Seorang wakil tolong baca. Ya, sila puan. Daripada awal Allah. Sila. Ya, dengar balik sekali puan, sekali lagi. Puan baca kuat dan nama yang paling agung bagi zat yang wajib ada. Okey, teruskan. Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Betul. Lagi? Makna bersifat dengan sifat ketuhanan adalah Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Dan makna Dah. Dan maha suci. dan maha suci Tuhan daripada sebarang sifat kekurangan. Makna tu tak ada. Terus, dan maha suci Tuhan. Yes, makna tu. Dan maha suci Tuhan. Tuhan daripada sebarang sifat kekurangan. Yes. Dapat. Ini penting. Pasal isu ni kalau orang tak faham, dia kata tak apa, biar pergi dia pun nak pakai. Tak. Yang mereka nak maksudkan di sini, bila mereka nak gunakan itu adalah mereka nak gunakan, contoh ke dalam Bible ke dan sebagainya, mereka nak gunakan apa yang mereka pegangkan. Pegangan mereka apa? Tuhan itu salisu salasah. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Kita pegangan kita, Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ketuhanan. Apa maksud dia? Iaitu yang memiliki segala sifat kesempurnaan, termasuk wahdaniyah. Dan maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan, iaitu persamaan dengan makhluk. Dia kata Tuhan ada isteri, ada anak. Itu adalah kekurangan. Bagi kita makhluk ada isteri, ada anak, ada suami, itu kelebihan. Bagi Allah Ta'ala itu satu kelemahan, kerana Allah Ta'ala bersifat dengan Esa. Nampak tak? Jadi orang cerdik dia faham kenapa kita mempertahankan, khususnya untuk guru pondok. Zaman suatu zaman lah berkeras mempertahankan. Hatta tuan guru Ustaz Harundin mempertahankan, masya-Allah tabarakallah masa tu. Moga Allah merahmati beliau. Pasal dia reti sungguh, dia faham sungguh yang dia nak guna tu untuk apa. Kita pemahaman dan keyakinan kita, Allah nama yang paling agung bagi Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Yang mereka maksudkan tu 3 dalam 1 ataupun lain-lain dan sebagainya. Adakah itu yang walaupun pada hakikatnya Allah tak ada hak lain, hanya Allah saja, hanya Dia yang Esa. Sebab tu dia ada golongan yang tak percaya Tuhan langsung dengan yang percaya Tuhan. Tapi Tuhan yang mana dia percaya? Sebab tu kita sebutkan dalam, ingat tak dalam pengajian kita yang lepas kita sebutkan tentang la ilaha illallah. Kan? Tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Bila disebut tiada Tuhan, tu apa makna dia? Ingat tak? Ni pun fikir dulu, jawab. Jangan main terus jawab. Tuhan yang mana yang dinafikan? Maksudnya begini. Pernah biasa tak orang jawab macam ni? Dia kata, okey, kita kan ada la ilaha illallah. Kita zikir tahlil kita la ilaha illallah. Makna dia tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Tuhan mana yang dinafikan? Kak, ingat? Kak ingat? Ke baru first datang hari ni? Yang pernah dengar?
Tuhan mana yang kita nafikan? Tak ingatlah tu. Kak belakang. Kak tak ingat? Saya masa saya cakap, saya ingat muka kak tu. Walaupun semua pakai emas belaka. Ingat tak, kita dah sebut ya, yang kita nafikan bukannya contohnya berhala, bukan. Patung, binatang, apa jua yang depa sembah tu, sebab itu bukan Tuhan. Ia cuma sembahan, ia makhluk. Oh, bukan tu ke? Bukan tu. Bukan tu yang kita nafi. Pasal apa, cikgu? Pasal tu bukan Tuhan. Ia cuma sembahan. Habis itu apa yang kita nafikan? Tuhan yang sama zat, sama sifat, sama perbuatan dengan Allah. Ini kita dah belajar dalam bab mukhalafatuhu lil hawadith tu hari. Apa yang kita nafikan? Tuhan yang mana? Yang sama zat, sama sifat, sama perbuatan. Kalau kita tak ulang gaji, ingat tak balik? Muka akak-akak semua ni pun saya boleh ingat, boleh cam. Nama je lah tak tahu. Yang tahu saya sebutlah nama, nak buat macam mana? Kan? Jadi ibu-ibu kena ingat. InsyaAllah doa pada Allah Ta'ala, Allah bagi kita ingat apa kita belajar. Jadi apa yang kita nafikan? Tuhan yang sama zat, sama sifat, sama perbuatan dengan Allah. Hak tu ada ke tak? Tak ada. Hakikatnya tak ada. Hak tu. Pasal kalau kita nafi berhala, kita nafi patung, kita nafi apa-apa yang semua-semua tu, ya, ada bahkan ada di dalam kitab-kitab tauhid menyebutkan bahkan syahadah orang tu masih tak sah lagi. Sebab dia tak tahu apa yang dia nafikan. Makna dia tidak kenal Allah Ta'ala lagi. Pasal itulah disebutkan awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kenal Allah Ta'ala. Kena kenal Allah Ta'ala. Ni dia tak kenal. Oh, dia kata sembah apa, menafikan berhala. Kadang-kadang ustaz-ustazah sendiri yang cakap. Pasal dia pun tak ikuti pengajian secara khusus ilmu tauhid ini. Bukan semua yang reti. Tapi masalahnya ilmu ni semua orang kena reti tak? Ustaz-ustazah saja yang kena reti ke? Tak, kita semua orang awam kena tahu. Ini jadi masalah. Sebab itu kalau ibu-ibu perasan, di Masjid Surau, ilmu tauhid sifat 20 ni yang paling kurang diajar. Padahal ilmu ni yang paling wajib dipelajari sekali. Mustahak. Naklah kita sebulan sekali pula. Sekian dimaklumkan. Tak apa. Tak kisah, saya tak ada masalah tu. Itu tak ada cuba tak cuba, itu bukan masalah dia. Masalahnya kita kena reti ke tak reti, kedudukan tu dekat mana. Sebab tu kalau di Shah Alam baru ni, dia pun minta seminggu sekali. Saya kata kalau ada masa saya boleh. Tengok-tengok Isnin saja yang saya boleh. Betul-betul Isnin dia boop sekali. Jadi apa tu, pengulangan tu mudah pasal dia ingat. Hari baru dia sekarang ni dia ingat balik. Tapi kita kena ada extra effort lah kalau sebulan sekali. Kita lepas tu cuti pula tadi. Puasa raya sekian. Lemang tak habis hadam lagi, rendang tak habis, apa kuih raya apa bagai nampak tak? So kita kena tahu. Bila kita dah tahu mana kedudukan dia paling tinggi, supposedly kita letak di mana kedudukan dia. Di mana? Ya saya. Kenapa dia nak nama Allah juga tu? Tak. Dalam kenapa dia nak? Siapa dia? Oh dia. Saya kena faham soalan tak? Dia tu siapa? Kembali kepada siapa? Sebenarnya orang tak faham. Iya. Ya, tadi tu soalan akak ni. Jadi kenapa? Jadi dia ada udang di sebalik batu. Pasal contoh kalau di Indonesia ada tak gereja dia nama Rumah Allah? Boleh faham tak? Meremang bulu rumah ni kalau kita teringat. Sebab apa? Kat sana dulu berapa peratus je. Tapi sekarang dah berapa peratus? Orang yang murtad. Orang yang murtad. Ya. Yelah, dibiayai cara mereka
berinteraksi dengan masyarakat, orang-orang terkenal, perkahwinan campur dan sebagainya. Kahwin campur masuk Islam tak ada masalah. Kahwinlah dengan siapa-siapa, nak kahwin Afrika ke, kahwin mana hala ke, tak kisah. Allah tu dia lulus dah. Jadi yang Kak Zul tanya tadi, sebenarnya there's a hidden agenda lah di belakang tu. Sebab nanti bila dia buat, nanti jadi pening tak orang, rumah Allah, masjid. Kita Allah Ta'ala tu yang bersifat ketuhanan. Yang Esa, dia dalam kitab dia kata ada 3. Bapa Tuhan, ada anak Tuhan, ada isteri Tuhan. Kita mengaji, mana ada benda tu? Bukan kita mengaji, mana betul akal kita yang waras ni sebenarnya Tuhan itu tidak boleh, tidak boleh ada sekutu baginya. Jadi pening. Jadi sebenarnya ada di sebaliknya. Jadi kita kena banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kita ni sedar apa yang berlaku, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah pelihara kita. Bukan saja kita, anak cucu kita, zuriat keturunan kita. Ya, sebab apa? Bila ada 2, hak mana satu? Ni berlaku di Indonesia. Allah ni tak payah semayang. Pening tak? Jadi pening. Jadi kesimpulan yang akhirnya dia pilih yang mudah. Itu yang kita takutkan. InsyaAllah kita ni ada asas, tapi akan datang kita tak tahu. Jadi nampak tak penting tak ilmu tauhid ini nombor 1. Nombor 1, tak ada lain tak bukan, ialah ilmu yang paling utama. Jadi agak-agak rasa-rasanya pas ni nak sekejap mai sekejap tak mai ke apa ke tu. Fikir-fikirkanlah, beli buku baru tak apa. Jadi saya minta Puan Marliana bagi tahu balik berapa yang perlu kita bawa, dan bolehlah kita berhubung, Kalau ada soalan nak tanya sebulan sekali lah pula kita jumpa, boleh ambil nombor telefon, nanti saya tulis kat sini, kita boleh berhubung lah. Sekiranya ada apa-apa soalan ke, pertanyaan ke yang mampu saya jawab, insya-Allah taala saya tolong jawabkan, khususnya dalam perihal bab pengajian kita lah, insya-Allah. Ada soalan? Ambil, saya tulis nombor telefon kalau siapa nak call. Sambil-sambil tu kalau ada soalan, ada soalan? Faham belaka ke? Pandai lah. Yalah tu. 50. Pasal apa tak 100? Dia okey. Jawapan dia ada jawapan dia. Jawapan dia betul. Kalau terus faham, masya-Allah lah. Saya masa masuk pondok tu tak terus faham. Dia. Quran dan hadis, naqal daripada wahyu. Al-Quran dan hadis. Mana hadis pun diguna pakai sebagai dalil naqli bagi pengajian tauhid. Al-Quran dan hadis. Yes, 2. Al-Quran dan hadis. Lagi ada soalan lain? Bukan tauhid lah. Apa dia? Iaitu ya. Okey. Yang pertama masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu je, pegang tu saja. Yang pertama akan memasuki adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yes. Heaven and hell exist. Ada, wujud. Ada. Yang masuk sebab syurga ni akan dimasuki mula-mula. Akak pegang satu saja. Yang akan mula-mula masuk siapa? Tapi isi dia dah ada, isi. Yes, itu saja. Yang first akan masuk Rasulullah SAW. Dia ada isi syurga. Isi syurga, bidadari ke, istana ke, apa ni dah ada. Tapi yang masuk first Rasulullah, yang akan resmilah, kita bahasa kita faham, yang rasmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang tu juga. Kalau pegang lebih jauh nanti pening, ada siapa begini, berapa banyak bilangan dah, tak payah. Kita faham
Yang first yang akan masuk ke dalam syurga. Sebab tu digelar Nabi sebagai Miftahul Jannah, pemegang anak kunci syurga. Boleh tak Bila kita kaitkan dengan Isra Mi'raj, Ya. jadi kan Nabi dipertemukan dengan Bilal semua. Yes, okey. Itu sebagai sebab tu soalan tu memang saya daripada kecil pun saya tertanya-tanya. Jadi maknanya di sini Nabi dinampakkan, bukan nampak Bilal tu dah ada apa yang bakal berlaku. Tu satu, dengar bunyi. Dengar bunyi terompah, ada kata bunyi kasut kan. Dan isyarat, nak mengatakan isyarat secara tak langsung yang Sayyidina Bilal bin Rabah adalah ahli syurga. Bukannya Sayyidina Bilal dah masuk dulu dah, ada kat dunia kan. Jadi mana satu gambaran yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala benda yang akan datang. Kan siksaan dekat neraka mana ada lagi. Begini Nabi nampak perempuan kena macam ni, orang yang ni kena macam ni, yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua tu tidak ada yang mustahil kerana Allah Ta'ala, ya, pemilik segala sesuatu, diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW agar apa? Itu kedudukan Nabi. Nabi dapat lihat dah, belaka Nabi dapat lihat. Jadi Sayyidina Bilal dia masuk dulu ke daripada Nabi? Tak, isyarat kata ulama, isyarat kata apa dia? Sayyidina Bilal bin Rabah adalah penghuni ahli syurga. Bahkan isyarat juga pada zaman Nabi yang kata solat sunat wuduk tu kan, Nabi tak ajar kepada Sayyidina Bilal, tetapi Sayyidina Bilal buat. Jadi isyarat kepada sesuatu benda yang kalau Nabi tak ajar pun tapi tidak ada larangan dan ada dasar di dalam agama, dibenarkan oleh syarak. Di langit-langit tu makna bukan di syurga. Dan pertemuan tu pertemuan roh, pertemuan yang roh dengan jasad, yang nabi-nabi yang masih belum dicabut nyawa saja, seperti Nabi Isa alaihi salam. Tu sebagai salah satu contoh. Selain daripada itu pertemuan dengan roh sahaja. Dengan roh, bukan di syurga. Di langit-langit tu, di Isra wal Mi'raj adalah peristiwa di lapisan-lapisan langit dan pertemuan dengan roh. Kan ya. Itu yang Nabi solat dekat Masjid Al-Aqsa dengan Roh yang Allah Ta'ala zahirkan. Malaikat-malaikat, nabi-nabi, semua tu ya, roh. Jadi itu semua kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada banyak perkara yang tak boleh tersingkap di akal kita atau terfikir, tetapi kita beriman kepada dia. Sebab tu iman itu ya, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina biqadri khairi wa syarrih. Iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada rasul-rasul, percaya kepada hari akhirat, dan beriman itu adalah percaya kepada qada dan juga qadar. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj ni memang betul-betul menguji keimanan. Betul-betul menguji keimanan. Sebab tu kita kena banyak bersyukur. Ulama-ulama kita pesan kena banyak bersyukur. Kalau kita hidup zaman tu, entah kita percaya ataupun tidak. Boleh faham ya? Jadi kita ni dah sedia Islam dan kita dah dengar, percaya je. Yakin, sebab maksud iman itu sendiri adalah percaya. Ya. Apa dah? Dia tak boleh. Itu dia kata beriman sahaja. Ya. Sat lagi semua akan tersingkap di syurga kelak, di akhirat kelak, segala-galanya akan tersingkap. Itu. Hak persoalan-persoalan kita tu lah. Cuma tu pentingnya kita beriman kat dunia. Kalau dah tersingkap dekat akhirat dalam keadaan tidak beriman, na'udzubillah. Boleh faham? Tak ada apa dah. Tak ada apa. Boleh? Jadi begitu. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala kumpulkan kita di dalam syurga bersama baginda Nabi Muhammad SAW yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Panjang umur kita bertemu lagi. Ya, mohon maaf salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih banyak atas perhatian. Moga Allah berkati, rahmati, ridai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.